أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah, imam-imam, tuan-tuan imam, Tuan Bilal dan jawatan kuasa Surau Ihsaniyah, seluruh muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat lagi kita berjumpa dalam siri membaca Al-Kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada malam ini kita akan terus pada muka surat 44 ya. Muka surat bukan 44 ya. Ya. Iaitu zikir ketika memakai pakaian baru, kasut baru ya dan lain-lain. Zikir ketika memakai pakaian kita sudah bincang minggu lalu. Hari ini perkara 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillah. Zikir ketika memakai pakaian baru, kasut baru dan yang lain-lainnya. Iaitu berkaitan dengan bab kaifiyah libasus saub wan na' wa khal'iha. Ataupun satu lagi bab ma yaqulu idza labisa sauban jadidan aw na'lan aw ma usbihahu. Ya. Baik. Zikir ketika memakai pakaian baru disunatkan ketika memakainya untuk membaca seperti bab sebelum. Sebelum ni kita dah baca sebab zikir ketika memakai pakaian yang biasa. Jadi memakai pakaian baru pun sama juga. Membaca doa-doa atau zikir-zikir yang sebelum ini kita baca. Ya. Iaitu misalnya yang mana Nabi SAW apabila memakai pakaian walaupun yang bukan baru tapi Nabi berdoa, Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Itu yang lepas. Jadi kata di sini, kata musannif, disunatkan ketika memakainya untuk membaca seperti bab sebelumnya. Jika pakaian baru pun, bab-bab yang kita bincang sebelum ini pun boleh diguna zikir-zikir itu untuk tujuan memakai pakaian baru. Perkara 47, kami riwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamah aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah
wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Maksudnya Rasulullah SAW apabila memakai pakaian baru, bila memakai pakaian baru, seperti serban, gamis, jubah, gamis, atau selempang ataupun ridak, selendang ini. Qamisan atau ridaan. Baginda membaca, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, bagimu segala puji. Jadi apabila Nabi memakai baju baru, Rasulullah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut, Ya Allah, bagimu segala puji. Lakal hamdu, bagimulah segala puji. Anta kasautanihi, kerana engkaulah memberiku pakaian ini. Engkaulah memberi aku pakaian ini. As'aluka khairahu. Maka oleh itu aku memohon kepadamu khairahu. Daripada pakaian ini ada kebaikannya. Jadi Rasulullah mohon kebaikan yang ada pada pakaian. Dan juga wa khairu ma suni'alah, dan kebaikan pada suni' itu mencipta ataupun membuat kebaikan untuk apa yang dibuat baju itu. Jadi baju itu dibuat untuk dipakai. Maka tujuan buat baju itu untuk dipakai, maka Nabi mohon kebaikan daripada itu. Maka jadilah tujuan membuat baju itu untuk menutup aurat, untuk keelokan, untuk hiasan dan sebagainya. Maka Nabi pohonlah daripada pakaian itu yang dimaksudkan dengan tujuan mencipta ataupun menghasilkan baju itu. Wa'udzubika. Dan di samping itu, masa yang sama, Nabi juga memohon, a'uz, minta lindung. Dan aku berlindung bika dengan engkau, ya Allah. Min syarrihi. Jadi daripada syarrihi ini, daripada keburukan baju ini. Wa syarri ma suni'alah. Dan juga keburukan mencipta ataupun menghasilkan baju itu. Apa keburukannya? Ada juga keburukan pada baju itu. Misalnya baju itu dicipta ataupun dibuat daripada bahan yang tidak halal, contoh. Jadi minta lindunglah supaya baju yang kita pakai itu adalah baju yang halal, baju yang elok ataupun baju yang bersih, suci. Dari segi hukum syaraknya, baju itu suci. Sebab ada juga baju-baju, pakaian-pakaian dibuat daripada bahan-bahan yang tidak baik, ataupun yang tidak elok. Misalnya daripada kulit-kulit binatang yang dilarang, khinzir atau seumpamanya. Kita pada pakaian kita ni ada juga kadang tali pinggang kita tu pun tak pasti. Kalau beli daripada produk itu daripada negara-negara yang banyak menghasilkan khinzir ni, kadang kulit-kulit khinzir itu dibuat tali pinggang ataupun dibuat beg, kasut dan seumpamanya. Sebab itu kena kenal pasti bahawa bahan-bahan itu bahan yang halal. Sebab itu apabila kita memakainya, minta lindung. Wa'udzubika min syarrihi. Contoh, ataupun daripada barang curian, barang curi. Contoh, kan? Jadi membeli barang itu daripada bahan-bahan yang tidak halal. Jadi minta lindunglah. Jadi kita pakai ini bukan barang curi. Barang kita sendiri yang halal. Bahan yang dicipta pun daripada benang, daripada sebagainya yang halal. Tidak ada unsur-unsur yang haram pada pakaian kita. Jadi oleh itu Nabi berdoa atau berzikir itu supaya walaupun pasti dah benda itu bersih dan sebagainya, tapi nak kukuhkan lagi, memuji-muji Allah lagi, bahawa baju yang Allah cipta, yang Allah beri pada kita, nikmat baju yang Allah anugerahkan kepada kita, boleh tutup aurat dan boleh berhias. Dan baju ini kita pakai tujuannya di samping tutup aurat, ada juga untuk mengelokkan diri kita. Mengelokkan diri kita. Jadi sebab kita kesesuaian. Kalau kita memakai baju ini di samping menutup aurat tu tentulah itu sebagai tujuan utamanya. Tapi masa yang sama juga kesesuaian baju. Contoh, kita datang ke masjid surau, tentulah dengan pakaian sesuai dengan masjid atau surau. Macam seperti yang kita pakai sekarang. Itu juga kalau kita pergi majlis keramaian, majlis wedding, majlis jemputan kahwin, pun ada cara pakaian yang sesuai untuk yang diterima oleh masyarakat kita. Ikut masyarakatlah.
Kalau masyarakat kita, macam-macam lah cara pakaiannya. Jadi kebanyakan orang itu, dia tengok kecenderungan seseorang. Kalau seorang itu ahli masjid, ahli surau, setengah orang panggil geng surau, geng masjid, kan? Dia berjubah lah. Atau baju kurta dia, atau baju yang labuh, baju yang sesuai untuk dia solat. Kejap lagi dia pergi kenduri ke, wedding apa jamuan, jadi masuk zuhur, dia nak solat. Jadi pakaian dia tu sesuai untuk terus dua-dua tujuan. Hadir untuk majlis jemputan kahwin dan masa yang sama boleh juga guna untuk solat. Itu dah cukup cantik. Kan bagi orang yang jaga waktu solatnya, tak mau ketinggalan, tak mau terlewat. Masuk je waktu azan saja, dia dah ready kat surau, hotel ke atau di mana yang sesuai. Jadi ikut kecenderungan seseorang, apa nama tu, jiwa seseorang. Begitu juga pergi masjid, kalau salat Jumaat, tentulah kita pakai yang sesuai lah. Kan? Tapi tengok jiwa orang. Kalau orang tu dia suka bola sepak, jadi baik dia pakai jersey bola pergi masjid. Itu satu hal lagi. Kalau dia suka mana-mana tim yang dia suka, dia akan pakai baju tim itu. Kan? Jadi orang belakang tu duk pandang baju dia. Oh, ni kuat bola orang ni rupanya. Kan? Macam-macam lah. Jadi ada juga masa dalam keadaan macam ni pun, ada orang pergi masjid dengan pakaian yang singkat. Kan? Pakai singkat. Terutama bagi belia-belia dan anak muda. Sekarang ni dah kurang kot. Sebab banyak orang duk tegur melalui WhatsApp, media-media. Pakai seluar tu singkat. Ataupun seluar tu di bawah pusat. Ataupun pakai t-shirt. Seluar tu okey lah, t-shirt tu yang singkat. Bila dia rokok sujud, memang habis. Terdedah auratnya. Yang lelaki. Jadi ni pakaian. Jadi tu pakaian tadi, di samping untuk menutup aurat, dan untuk kebaikan-kebaikan dia tu ada pada pakaian kita. Sebab tu Nabi tak lupa berzikir, tak lupa berdoa. Dan ini ditinggalkan kepada kita untuk jadi amalan, untuk menjadi zikir kita. Maka jangan lupalah, tidak lupalah. Kita tidak mengambil ringan dari sudut berdoa dan berzikir apabila kita memakai pakaian. Cuba kita tengok apa doa tadi. Allahumma inni as'aluka, mana tadi? Itu yang kita baca semalam. Baik. Iaitu Allahumma lakal hamd anta kasautanihi. Dan ya Allah, bagimu segala puji, engkau memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikan. Itu. Dan kebaikan untuk apa yang dibuat, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan keburukan untuk apa ia dibuat. Jadi amalkanlah doa ini. Dan hadis ini sahih. Hadis sahih. Jadi setengah orang tu dia lupa, bila pakai baju tu lupa nak berdoa, lupa nak berzikir. Lazim-lazimkan mulut tu basahkan dengan lidah, basahkan lidah kita dengan suka berzikir, suka menyebut puji-puji Allah. Nak pakai baju, nak pakai stuki, nak pakai kasut, nak start kereta atau sebagainya, lazimkan, biasakan lidah kita dengan bismillah, bismillah ataupun alhamdulillah atau sebagainya seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, ini bukan surah, Saurah At-Tirmizi, dan Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai dalam sunan mereka. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Jadi ada Imam Tirmizi kata hasan, tapi ada yang mengatakan daripada Imam Bukhari mengatakan ia adalah sahih. Baik. Jadi itu teruskanlah, bolehlah amalkan. Perkara 48, kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Umar radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban jadidan. Ini jelas pada hadis ini menyebut perkataan jadidan, ya, iaitu man labisa sauban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa tajammalu bihi fi hayati thumma amada ila thawbil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bih kana fi hifzillah wa fi kanafillahi azza wa jal wa fi satrillahi hayyan wa mayyitan.
Baik. Apa maksudnya? Siapa yang memakai pakaian? Man. Siapalah? Siapa itu? Termasuk kita lah. Kalau kita yang memakai pakaian, man itu untuk kita. Siapa? Ataupun siapa saja. Labisa thauban. Yang memakai pakaian jadidan. Thauban jadidan. Pakaian baru. Faqala. Maka dia mengucap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kasani ma'wari bihi aurati. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian. Ya, alladzi kasani itu telah memberi aku pakaian. Allah. Memberi pakaian pada kita. Ini Allah yang memberi pakaian. Yang dengannya ma'wari bihi aurati. Dengannya aku menutup aurat. Aurati. Ya, uwari itu menutup aurati, aurat aku. Wa tajammalu. Tajammalu itu berhiaslah, mengelokkan. Perkataan jamil ya. Jamil. Sebab jamil itu cantik lah. Jadi sini atajammalu, aku berhias, mengelokkan. Bihi dengan pakaian tadi, fi hayati. Ya, fi hayati. Baik. Jadi maksud sini segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepada aku dan menutup aurat aku dan juga aku berhias dengannya. Ya. Kemudian aku mengambil pakaiannya yang aku berhias dengannya, itu doa yang itu. Kemudian summa amada. Kemudian aku mengambil. Kemudian aku mengambil pakaiannya yang lama. Summa amada ila thawbil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bih. Dan aku menyedekahkannya. Fatasaddaqa bihi. Pakaian lama aku sedekah. Di sini, berartinya rumah kita tu tak adalah jadi store kan. Maknanya yang dah datang hak baru, hak lama tu, tengok-tengoklah kalau elok lagi, kan, bersihkan, lipat elok. Patah sedekah. Sedekah. Kan? Patah sedekah. Jadi, hak lama, hak baru dah datang, kita pun dah memuji-muji Allah, dah bersyukur pada Allah dan sebagainya. Hak lama tu pun dah lama khidmat daripada kita, untuk pakai bertahun dah, dan nak kata lusuh tidaklah kan. Sebab kita nak sedekah ni, tidaklah yang buruk sangat. Masih boleh dipakai lagi. Jadi orang yang menerima tu, masa dia sudilah memakai lagi, jadi sedekah. Pakaian itu disedekah. Bagus juga kita ada satu servis. Tak tahulah di Rembau ni ada kot. Itu mengutip pakaian lama. Ada satu tong, dia menerima, kita masukkan dalam tong itu, bukan saja pakaian, apa-apa sahaja yang kita tak mahu lagi, drop masuk dalam kotak itu. Kan? Tapi dia selalu alih. Yang toke duk pungut tu dia alih kejap sana kejap sini. Kat taman saya tu memang ada lah. Sekarang ni tak nampak dah kat mana tong tu. Tak mana tong tu. Bagus juga. Tapi malangnya, orang ramai dah salah guna. Dia pergi letak sampah. Benda-benda sampah bila letak tepi tong tu. Jadi tak kena. Sebenarnya dia nak memungut pakaian yang masih boleh dipakai. Ataupun alat-alat elektrik, barang yang boleh dipakai. Apa saja. Jadi itu pun satu servis yang bagus. Satu servis yang baik, tapi tak dilakukan oleh orang kita lah. Tak nampak orang kita Islam yang buat lah. Satunya toke-toke Cina yang buat dengan lori dia. 2-3 minggu sekali dia pungut lah. Dan dia bersih kawasan tu. Dia bawa pergi mana tak tahu. Apa yang dia proseskan. Lepas tu, servis yang macam tu bagus juga. Nak kaitkan dengan fatasaddaqa bihi ni, mungkin kita boleh sedekah direct kepada penerima. Contoh ada mangsa-mangsa banjir, masa musibah yang memerlukan pakaian, boleh kita beri pada mereka. Tapi servis perkhidmatan memungut ni pun baik juga. Memungut surat khabar lama tu pun ada baiknya tu. Kalau tidak menimbun surat khabar di rumah kita atau apa-apa kertas di rumah, tapi kita buang begitu saja. Tapi bila ada servis memungut ni, bagus juga satu segi kan. Di samping dia buat bisnes, barang-barang di rumah kita boleh kita legakan. Store kita boleh kosongkan, yang tak perlu kita boleh let go dan sebagainya. Pakaian jadi pun boleh hantar. Tapi ada juga yang dia panggil charity, kedai charity. Dekat Bukit Cedang tu ada satu kedai. Owner dia tu doktor apa nama tak ingat. Dia buka satu kedai charity.
Dia pakai elok lagi, pakaian kanak-kanak, pakaian wanita, pakaian lelaki dan sebagainya digantung elok lagi, elok. Tapi bukan bandel. Bandel lain pula. Bandel tu dia tak tahu macam mana dia dapat sumber daripada mana dia jual bandel. Tapi yang charity ini dia terima pakaian lama yang masih elok, kemudian orang yang nak mengambil pakaian itu donate lah, donate ataupun token, bagilah berapa banyak yang dia suka, semurah-murahnya, RM1, RM5, sen pun ada dan sebagainya. But dia barang itu memang nak dibuang, tapi bagi menjaga ataupun supaya yang menerima itu merasai ada harga nilainya, ada bagilah token pada kedai charity itu. Tapi kalau di luar negara dulu, saya duduk khidmat di sana, charity shop ni memang aktif, memang banyak. Dan di antara choice lah, di antara ada orang-orang yang tak mampu, kelas-kelas rendah yang memang tak mampu lah, yang homeless, yang tak ada rumah, dia perlu pakaian dan sebagainya, dia pergi charity shop. Dia ambil lah pakaian tu, dia drop lah berapa harga dia nak letak, pound sterling, penny dan sebagainya. Jadi kita di sini pun ada, dekat Bukit Cedang tu ada satu. Yang lain-lain saya tak nampak lah. Baik, jadi itu satu khidmat. Charity shop itu satu khidmat menerima ni. Fatasaddaqa bihi ni. Pakaian lama yang kita dah tak perlu lagi, tapi masih elok, pergi hantar sana. Pergi hantar sana. Kalau tidak kita nak buat macam mana? Nak hanyut ke laut ke? Nak hanyut ke sungai ke? Ataupun nak bakar ke? Nak tanam ke? Macam-macam cara pelupusan. Macam harta kerajaan lah. Ataupun apa nama tu, barang-barang yang tak perlu tu, cara pelupusan tu macam-macam. Hanyut pun ada, tanam ada, bakar pun ada, sedekah pun ada, jual murah pun ada, jumble shop, apa tu pun, jumble sale. Baik, jadi di sini disebut tadi, apabila dah dapat pakaian baru, summa amada ila thawb alladhi akhlaqa fatasaddaqa bih. Dan kemudian mengambil pakaiannya yang lama dan menyedekahkannya. Mesti ada orang menerima tu tadi. Itu yang saya sebut tadi. Servis perkhidmatan tadi tu cantik. Elok. Maknanya dia memenuhi keperluan ini. Kana bihi hifzillah. Apa faedah atau kelebihan dan fadilatnya? Maka dia sentiasa akan berada dalam perlindungan Allah. Hifzillah. Hifz itu perlindungan. Peliharaan. Ya. Kana fi hifzillah fi kanafillah azza wa jal. Dia akan berada dalam perlindungan Allah, di bawah pengawasan Allah, dan wa fi satrillah hayyan wa mayitan, dan di balik tabir Allah baik hidup maupun mati. Jadi faedah dan fadilat berkaitan dengan pakaian ni pun bukan sedikit. Kalau kita tahu, kalau kita membaca kitab ini, tapi kalau tak baca tak tahu menahu pakaian itu apa sebenarnya, apa kesudahannya. Menerima pakaian baru, apa caranya, yang lama nak buat macam mana. Itu pun semua kena ada ilmu lah, ilmu inilah, pengetahuan. Bagaimana Nabi sangatlah halusi perkara-perkara ini, sampai pada pakaian itu pun tidak boleh buat sebarangan. Pakaian pun tak boleh kita buat sebarangan, melainkan kita berzikir juga kepada Allah, memuji Allah dan sebagainya. Supaya pakaian itu tercapai maksud pakaian itu. Pertama tadi untuk menutup aurat, yang kedua untuk hiasan dan lain-lain. Baik. Seterusnya, wa fi sitrillah hayyan wa mayitan, dan di balik tabir Allah baik hidup maupun mati. Jadi artinya sentiasa dalam peliharaan Allah dan jagaan Allah, dan artinya kita dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi dengan itu, alhamdulillah kita ada cara, ada kaedah, ada adab. Itu adabani Rabbi. Nabi SAW sebut adabani Rabbi. Aku telah ditakdibkan, diadabkan, diberi pendidikan adab Rabbi oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka aku mengelokkan adab aku. Nabi ini memang akhlak tinggi, akhlak mulia, sampai semua hal Nabi ada kaedah, ada cara, ada adab. Ini tidak sebarangan gitu saja. Jadi alhamdulillah kita umat Islam ini dididik, diberi pengetahuan, diberi didikan, panduan oleh Nabi SAW. Cuma kita nak ikut atau tak ikut.
Tapi setelah kita dah tahu ini, ikutlah supaya kita menjadi baik. Sebab tu Nabi itu dikatakan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu Nabi itu contoh yang terbaik. Jadi contoh-contoh Nabi ini kita dapat daripada mana? Kalau kita tuan-tuan tanyalah, Ustaz, macam mana nak tahu contoh Nabi? Daripada hadis-hadis Nabi, daripada kitab-kitab. Ada satu lagi Syama'il Muhammadiyah. Saya tak tahu di sini belum baca lagi, mesti kan? Syama'il Muhammadiyah. Dah baca dah? Masih lagi? Tengah baca. Itu pun cara untuk kita mengetahui bagaimana Nabi didik kita dengan kelakuan, dengan fi'il Nabi, dengan cara hidup Nabi. Maka ambil contoh lah. Ambil contoh. Ikuti. Kalau tak semua, taklah. Tinggal semua. Itu kaedah kita. Kalau semua yang Nabi tunjuk itu, tak mampu kita nak buat. Tidaklah kita tinggal semua apa yang Nabi tinggal. Kita buatlah mana yang kita mampu. Jadi termasuklah Al-Azkar ini lebih kepada zikir-zikir pula. Yang Nabi berzikir, Nabi sebut, Nabi baca, Nabi doa. Dan kelakuan Nabi melalui zikir-zikir ini. Maka ini pun satu lagi yang boleh kita contohi. Baik, jadi selesai perkara 48. Baik. Kemudian seterusnya, perkara 6 ini, mendoa orang yang memakai pakaian baru. Satu lagi Nabi ajar kita. Perkara 49. Kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata, Atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda. Qala man tarawna naksuha hadhihi al-khamisah? Fasakata al-qaum. Faqala ituni bi ummi Khalid fa'utiya bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'albasaniha bi yadihi wa qala abli wa akhliqi marratain. Apa maksud dia? Iaitu Atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda. Nabi SAW mendapat hadiah sehelai pakaian jubah. Nabi dapat hadiah sehelai pakaian jubah daripada sutra. Khamisah sauda ni. Pakaian daripada sutra. Warnanya hitam. Berwarna hitam. Baginda SAW bersabda, Man tarawna naksuha. Nabi tanya, siapa menurut pendapat kamu yang kita patut beri pakaian ini? Jadi Nabi dah terima sepasang baju jubah, warna pula hitam. Nabi tanya sahabat yang ada keliling dia dalam majlis itu, siapa menurut pendapat kamu yang patut kita beri pakaian ini? Semua orang diam. Itu dia kata, fasakatal qaum. Jadi semua yang sahabat yang ada keliling Nabi itu, sakata, diam. Tak terjawab. Akhirnya Nabi sendiri cakap, faqal ituni bi ummi Khalid. Bawakan pada aku ummi Khalid. Ummi Khalid, seorang sahabiyah. Ya. Ummi Khalid ini seorang sahabiyah, seorang sahabat wanita. Ya. Fa'utiya biyan Nabi. Maka Abu Khalid, itu Ummu Khalid. Dia ni ibu kepada Khalid. Itu dia panggil Ummu Khalid. Maka datanglah dia. Fa'utuni bi ummi Khalid. Dan Ummi Khalid pun dipanggil, maka aku pun datang. Kata Ummi Khalid, aku datang di hadapan Nabi. Utiya bi an-Nabi. Datang depan Nabi dan baginda memakai, iaitu fa'al basaniha. Maka fa'al basaniha. Nabi memakaikan pada aku baju itu. Ha itu dhamir kepada khamisah tadi. Maka Nabi fa'al basa, yakni Nabi lah. Nabi memakai, ni itu aku, kata Ummu Khalid. Nabi memakai pada aku baju itu. Baju itu dipakai pada aku, kata Nabi. Biadihi, dengan tangan Nabi sendiri. Jadi macam menyarung lah. Menyarung baju itu kepada Ummu Khalid. Tangan Nabi sendiri. Wa qala abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. 2 kali Nabi sebut. Maka aku pun didatangkan depan Nabi dan Nabi pakaikan jubah tersebut dengan tangan baginda sendiri dan bersabda, pakailah hingga rosak. Maksudnya pakai sungguh. Jadi jangan pakai sikit-sikit. Jadi artinya
pakai baju itu sampai rosak, kata Nabi. Sampai tak boleh pakai lah, koyak lah. Kalau rosak tu koyak lah. Sampai koyak ke, sampai apa-apa lagi lah. Jadi pakaian itu sampai dah kita tak boleh pakai dah. Nabi suruh pakai sungguh. Jadi tidaklah berarti di rumah kita tu satu almari tu penuh dengan baju. Sebab bila baju banyak, kita tak pakai pun. Di sini bab pakaian ni, saya pernah, sahabat saya tu, satu bilik dia tu, bilik penuh dengan pakaian saja. Ini orang memang orang kaya sungguhlah. Rumah dia tu bilik untuk berhias, untuk bermakeup. Ada satu bilik dan almari. Dalam almari itu penuh dengan pakaian. Pakaian malam, pakaian siang, pakaian sukan, pakaian majlis, tak apa-apa lagi pakaian, penuh seberderet. Itu realiti tu berlaku pada masyarakat kita yang mewah-mewah. Dia mewah. Satu majlis, satu pasang baju. Majlis lain pasang baju lain pula. Hak yang tadi gantung dah, tak pakai dah. Dah tak pakai dah. Cantik lagi. Buat pula nak majlis ni, sebab dia termasuk daripada golongan VIP lah kan. Bila nak pergi majlis tu nanti orang kata, "Oi, hari tu dah pakai dah baju tu, ni pakai lagi." Dia tak mau dengar ayat tu. Dia tak mau dengar ayat, dulu dah pakai dah. Dia tak mau dengar orang kata, dah pakai dah dulu, dia pakai lagi. Dia tak suka ayat tu. Dia nak tengok orang kagum. Kagum dengan pakaian dia setiap kali majlis. Jadi di sini tak capailah apa yang Nabi cakap ni, apa yang Nabi nasihat ini, abli wa akhliqi, tak capai. Nabi kata pakailah baju tu sampai apa? Sini kata akhlak rosak, sampai koyak lah, sampai tak elok. Pakai sungguh. Jadi maknanya pakaian kita ni pun dia makhluk juga. Dia pun kalau kita buat dia untuk pakai, tiba-tiba pakai sekali. Kalaulah dia boleh bercakap, dia akan tanya kita, kenapa aku pakai sekali je? Tak pakai lagi. Aku dah diam dalam almari ni tahun-tahun dah. Tak pakai-pakai dah. Sekali aku dipakai. Kalau makhluk baju tu boleh bercakap, dia akan tanya tuan baju tu, kenapa aku tak pakai dah? Mana nak jawab? Kan? Kemana kita nak jawab? Apa cara nak jawab? Saja. Siapa tak pakai? Saja tak pakai. Mana boleh cakap saja je? Nampak? Jadi besok tak terjawab kita. Itu Nabi nasihat, pakai sampai koyak. Sampai buruk lah. Sampai dah tak boleh pakai dah. Sebab itu, maksudnya di sini banyak dia punya falsafah. Ataupun banyak dia punya kelebihan di sebalik itu. Apa yang kita boleh ambil, dia punya iktibar ataupun pengajaran di sebalik Nabi pesan pakai sampai rosak, sampai koyak, sampai buruk lah. Sebaliknya ialah bersyukur di atas pemberian Allah dan jangan membazir. Satu. Yang kedua, syukur berpada-pada, qanaah. Memadalah dengan baju yang ada itu, pakailah dia dan semau-maunya pakai. Biarlah orang kata berulang-ulang kali pakai, tapi bersih. Lepas kita pakai, balik basuh, gosok, pakai balik, gosok, pakai balik dan sebagainya. Jadi tak salah. Jadi selain daripada itu, hilangkan sifat sombong. Sifat bongkak kita. Kita sentiasa memakai baju elok-elok. Bukanlah tak boleh. Maksudnya bila pergi majlis tu, kena juga jaga diri kita kan, maruah kita. Pakai pakaian yang elok. Jadi kita rotate lah. Sampai boleh pakai lah. Tapi tak boleh pakai tu sedekah. Nabi kata lah, tak boleh pakai sedekah. Gantung dalam bilik mari kita tu. Baik. Jadi di sini jelaslah pada kita bahawa Nabi kata sini abli wa akhliqi marratain. Nabi sebut 2 kali. Kepada siapa? Ummu Khalid. Jadi Nabi hadiahkan baju khamisah sauda tadi ni yang buat daripada sutra. Di sini satu lagi faedah ataupun hikmah ataupun pengajaran boleh ambil dari sini bahawa sutra itu tak dipakai oleh orang lelaki. Jadi kalau ada baju sutra, hadiah pada orang lain, pada kaum wanita. Tapi kita baju-baju batik kita tu sutra juga kan. Tapi tengok dia punya kuantiti. Sutra banyak ke, benang banyak ke. Jadi kalau sutra banyak, tak boleh lah. Tapi kalau kuantitinya tu
kurang separuh, tak ada masalah. Kan? Jadi kalau sutra semua solid, original sutra, beli dekat Thailand, beli dekat Bangkok, beli dekat Korea, sutra silk, Korean silk, kan? Ataupun apa-apa lagi silk, itu tak boleh pakai. Jadi di sini kita dapat hukum bahawa kalau baju itu merupakan sutra, Nabi hadiah pada kaum wanita. Kan? Promise. Baik. Jadi banyak faedah daripada hadis yang ringkas ini. Pertama tadi pakai sungguh-sungguh sesuatu pakaian yang kita dapat, tak mau pakai sedekah dan sebagainya. Baik. Selesai situ kita pergi perkara 50. Perkara 50 ini kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thawban. Faqala ajadidun hadha am ghasil? Nabi bertanya Umar. Bal ghasil. Faqala bal ghasil. Faqala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ini hadis Nabi ini nampak banyak perkara nasihat Nabi kepada Sayyidina Umar. Pertama, artinya Nabi SAW melihat. Itu Nabi kata si anna Nabi SAW ra'a ala Umar. Terima kasih. Nabi SAW melihat Umar memakai pakaian. Ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thawban. Nabi jumpa sahabat Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab. Lihat Sayyidina Umar pakai thawban. Faqala, Nabi tanya Sayyidina Umar, ajadidun am ghasil? Ajadidun hadha am ghasil? Nabi pegang baju Nabi Sayyidina Umar, baju ni baju baru ke baju yang dah pakai? Ghasil tu dia dah kena basuh lah. Dah ghasil tu yang dah dibasuh artinya dah beberapa kali pakai. Adakah baju ni baju baru atau baju lama lah, maksudnya gitu. Kan? Ajadidun hadha am ghasil? Nabi tanya. Faqal, maka jawablah Sayyidina Umar, bal ghasil. Baju ini baju yang dah lama, baju dah pernah basuh. Ghasil. Maka Nabi pun berkata, faqala ilbas jadidan. Kalau gitu Nabi kata, pakailah pakaian baru. Nabi nasihat pula. Tapi kalau tadi ni Nabi kata pakai sampai rosak, bukanlah sampai buruk. Tapi kalau dah benda tu dah rosak, dalam hadis ini Nabi suruh beli yang baru pula. Atau pakai yang baru. Baru tu dia kena beli barulah. Kan? Ataupun macam mana caralah untuk yang dapat yang baru tu. Ilbas jadidan, pakailah baju baru. Wa'ish hamidan, hiduplah dengan mulia. Jadi apa kaitan baju baru dengan hidup mulia? Wa'ish, hiduplah. Hamidan, mulia. Jadi pakaian itu ada kaitan dengan kemuliaan. Diri kita ni ada maruah, ada imej kita dan sebagainya. Jadi oleh itu baju yang baru itu dia boleh mendatangkan satu kemuliaan. Wa'ish hamidan wa mut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Jadi kehidupan insan ini Nabi suruh jaga. Kita bila berpakaian, pakailah baju baru. Kalau baju barulah sini Nabi kata jadidan, ilbas jadidan, pakai baju baru. Karena dengan baju baru itu wa'ish hamidan, kamu akan hidup mulia. Dan matilah kamu dalam keadaan syahid. Jadi mulialah kita, dari segi pakaian kita mulia, hidup kita mulia, aish, dan mati kita mulia. Mati pun dalam keadaan syahid. Zaman Nabi lah, masih ada perang fi sabilillah, maka syahidlah dia. Tapi kalau dah bukan zaman Nabi lagi macam sekarang ni, nak mati syahid macam mana? Tapi matilah dalam keadaan mulia. Mati mulia itu maknanya Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Paling kurang ya Allah tamatkanlah, matikanlah aku dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia. Yang tak mulia macam mana? Macam-macam lah. Mati terkejut pun satu juga. Mati aksiden pun dia juga. Mati tenggelam pun dia juga. Mati terbakar pun dia juga. Yang tak berapa elok lah. Tapi kalau dah berlaku, tu bukan pilihan kita. Tapi doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah matikanlah aku dalam husnul khatimah ini. Pertama jasad kita elok.
Kalau kita nak mati, kalau kita bukan kita nak mati, kalau kita matilah, kita doa pada Allah. Mati jasad kita elok. Sebab itu arwah guru kita almarhum Harundin, dia tak mau bawa jenazah dia balik ke Malaysia. Dia mati di Amerika. Dia kata, mana saya mati besok, situ tanam. Dia ditanam di sana. Antara lain, iaitu jasad kita jangan diapakan. Dibedah, di itu, di ini. Memang bahagian dalam ni habis, dikeluarkan liquid-liquidnya. Organ tu tak tahulah. Di antara doktor yang buat embalming tu, dengan mayat tu, berdua saja dalam bilik yang tertutup. Orang ketiga tak dibenar masuk. Jadi apa jadi pada jasad, pada mayat? Tak tahu, tak jamin. Jadi kalau itulah, maka tak jadi husnul khotimah. Sebab badan kita dah diusik. Ya, dipotongkah, dibedahkah. Sebab tu setengah keluarga, kalau berlaku kematian ahli keluarga, pergi hospital, kalau boleh tak nak buat apa? Apa tu? Postmortem. Tak payahlah buat postmortem. Dah tahulah dia sakit. Sakit dia tu ini. Tak payah bedah lah. Ya, cedera mayat itu. Dah mandi, kapan, sebelat, tanam. Kan? Jadi, tapi walaupun bagaimanapun, kalau ada kes, karena kes kena postmortem juga, polis kes. Polis kes kena postmortem. Nak tahu sebab kematian, itu tak boleh nak halang lah. Tapi kalau mati biasa, tak payahlah postmortem. Jadi itu mati husnul khotimah ini, maknanya paling-paling jasad kita tak cedera. Elok jasadnya. Bila mandi tu elok, kafan semua kan. Sebagainya. Sebaliknya, itu tidaklah husnul khotimah. Mati dalam bentuk lain. Mati tenggelam, mati terbakar, mati terbenam, mati terhempas. Baru ni 30 orang, mati apa? Mati dia kena, di apa tu? Tanah runtuh. 30 orang mati. Tapi jasad mereka tu kalau dah 3 hari, dah rosak. Dah busuk, dah berbau, dan sebagainya. Itu pun satu juga kematian yang bukan husnul khatimah. Kerana mati keadaan yang tak bersedia. Atau mati yang keadaan terkejut. Nak mengucap pun tak sempat. Dan sebagainya. Jadi kalau boleh. Sebab tu Rasulullah SAW, bila wafat, Nabi mati, sakit. Sakitnya yang tak teruk. Habis wafat. Jadi bagi kita orang biasa, kalau mati tu dalam keadaan sakit, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, sakit, merosot, terus khatam. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan, tahu dia sakit dan dia mati. Selesai. Kan? Tidaklah mati dalam keadaan-keadaan yang lain, yang musibah, yang merosak. Tak kenal mayat pun satu hal. Bila mati tak kenal mayat. Allahu Akbar. Mati jatuh ke terbang. Dulu tahun 76, kapal terbang Malaysia daripada Mekah, daripada Mesir, balik ikut ruang angkasa Thailand, meletup di Bangkok. Dan di situ ada guru saya. Guru saya ketika itu di Mata Mahmud dan satu Syekh Abdul Aziz, ya, Qadi besar di Kedah. Dia meletup juga. Jadi apa daya, kan? Jadi yang kenal cincin dekat jari. Cincin ada dekat jari, ini kenal. Betul lah, ini syekh ataupun orang tertentu. Jadi itu semualah kan. Jadi takdir Allah tak dapat kita nak jangka. Pulang pada Allah. Tapi doa, ada doa di sana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadi Nabi pesan di sini, soal pakaian tadi pun, pakailah baju baru, hiduplah dengan keadaan mulia, dan matilah mati syahid. Mati syahid ini mati mulia. Dan kalau kita tak ada peluang nak perang sabilillah, nak untuk syahid, maka doa kita ialah matilah kita dalam keadaan yang elok. Mati yang husnul khatimah. Itu pun tak boleh kita abai. Kena jadi amalan, jadi kelaziman kita. Saban hari, setiap kali solat, itu tak lupa untuk kita doakan. Karena pesan Nabi mati syahid itu, mati mulia, husnul khatimah. Baik, jadi setakat itu saja. Dah masuk waktu insya. Kan? Jadi kita sambung lagi pada siri yang akan datang. Percaya? Cerah. Dia wanita. Dia wanita. Nanti saya cerita. Saya dah ada Allah. Dia sahabiyah. Sahabiyah ni sahabat Nabi yang wanita. Dia wanita orang dewasa.
Ya, kanak-kanak. Oh ya, baik. Sekejap saya tengok ya. Baik, sini dia kata Ummu Khalid binti Khalid berasal dari suku Quraisy Makkah. Nama asalnya adalah Amah. Ayahnya Khalid bin Sa'ad bin Al-As bin Umayyah bin Abu Syams bin Abu Manaf. Ada salah seorang yang masuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia termasuk golongan yang pertama masuk Islam. Ibunya Umaymah binti Khalaf Al-Khairiyah. Ia seorang wanita istimewa dari kalangan sahabat. Saudara lelakinya Sa'id bin Khalid juga termasuk sahabat yang mulia. Pamannya dari pihak ayah Amr bin Sa'id juga termasuk orang-orang yang pertama kali memeluk Islam dan dia wafat dalam perang Yarmuk. Jadi Ummu Khalid ini wafat dalam perang Yarmuk. Kedua orang tuanya termasuk orang-orang pertama yang merespon dakwah Rasulullah. Mungkin juga benar tadi tu. Dia seorang kanak-kanak. Tapi pakaian Nabi yang Nabi dapat tu, pakaian yang saiz macam mana? Itu satu saiz soalan lagi. Kalau saiz untuk kanak-kanak mungkin sesuai untuk dipakai oleh seorang kanak-kanak. Tapi kalau dia tu orang dah dewasa, tapi munasabah dah Ummu Khalid. Tapi dia namanya Ummu Khalid. Emak kepada Khalid. Saya tahu. Betul. Artinya wanita kanak-kanak itu saya. Orang tu dewasa. Ya, betul. Itu pun ada juga persoalan dan perbincangan. Pernah juga ditanya bab ini. Yang memakai Ummu Khalid itu dewasa ke kanak-kanak? Itu di antara dua perkara tadi. Tapi mengikut maklumat kita terima ni adalah seorang dewasa. Ya. Tapi kalau dia kanak-kanak pun munasabah. Kerana Nabi takkan menyentuh seorang wanita biasa yang bukan mahramnya. Jadi tentulah ada benarnya Ummu Khalid ini ketika peristiwa ini berlaku, dia kanak-kanak. Selepas itu baru dia jadi ibu kepada Khalid, mungkin juga. Jadi sini tak sahih ataupun tak ada satu yang sepakat. Nanti saya semak tengok macam mana kedudukan sebenarnya. Tapi selepas saya semak ni, itulah kedudukan dia. Dia seorang sahabiah. Baik, ketika Ummu Khalid ni, kisah dia, ketika beragam seksa mulai menimpa kaum mukmin dan bermacam penginayaan mereka, mendera mereka, Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Termasuk Ummu Khalid ni. Di Habasyah, kaum mukmin mendapat keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Khalid dan isterinya pun berangkat ke Habasyah. Jadi Khalid ni Ummu Khalid. Dan Khalid itu sendiri pun dan isterinya pernah berangkat ke Habasyah. Mereka ni daripada golongan yang awal menerima Islam. Khalid tadi dan Ummu Khalid ini juga pernah berhijrah ke Habasyah atas perintah Nabi. Dan antara para sahabat yang hijrah ke Habasyah ialah Uthman dan seterusnya lah. Baik. Jadi tak apa, pertemuan nanti saya akan jelaskan soalan ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tangguh dulu di sini. Kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.